Assalamualaikum. Siapa yang dah masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Silakan, silakan jemput masuk, jemput masuk, jemput masuk. Silakan tuan-tuan, silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan jemput masuk, jemput masuk. Apa khabar tuan-tuan semua yang dah masuk? Kalau siapa yang nak share sekarang ni boleh share tuan-tuan eh. Silakan, silakan. Silakan siapa yang belum share boleh share sekarang. Dan siapa-siapa yang ada janji untuk ajak sertai program kita ni, tuan-tuan boleh text dia pakai WhatsApp ke apa ke kan. Silakan, silakan. Siapa yang first time datang join kita, selamat datang, selamat berukhuwah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk faham ayat-ayat Al-Quran insya-Allah ya. Silakan, silakan jemput masuk, jemput masuk. Insya-Allah kejap lagi kita start. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-29 ni daripada surah Yasin. Ayat yang ke-29 daripada surah Yasin tuan-tuan ya. Kalau yang mana tak ada Al-Quran di tangan pun tak apa, jangan risau. Nanti saya share dalam skrin. Tuan-tuan boleh tengok ayat Al-Quran melalui skrin telefon tuan-tuan saja ya, insya-Allah. Saya cubalah pemudahkan tuan-tuan semudah yang mungkin ya. Kalau sesiapa yang belum download kita punya Kamus Al-Furqan, Kamus Al-Furqan ni merupakan sebuah kamus tapi dia dalam format Al-Quran. Jadi maknanya setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran tu kita terjemahkan dekat bawah dia. Dan kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang, selalu ada kalimat yang kadang-kadang 3 kalimat tapi dicantum macam satu ejaan tau. Tulisannya pun bercantum. Jadi kalau orang tak belajar bahasa Arab, dia tak tahu yang itu merupakan 2 kalimat berasingan, 3 kalimat berasingan. Kadang-kadang ada 4 kalimat berasingan pun dalam satu rangkaian kalimat. So tuan-tuan ingat dia satu kalimat, rupanya dia ada 4 kalimat yang berasingan. Jadi cara untuk kita tunjukkan pada pelajar itu merupakan kalimat yang berasingan, kita pisahkan dia dengan warna tau. So warna hitam dan merah. Kata ada 4 kalimat kan, dia bercantum macam satu kan. So kalimat pertama merah, kemudian kita hitamkan, merahkan sekali lagi dan hitamkan sekali lagi. Jadi merah hitam ada 4 kali tu kan. Tuan-tuan tahulah tu ada 4 kalimat macam tu. Kalau 2 kalimat, merah hitam sajalah gitu. So tuan-tuan download Kamus Al-Furqan kita di www.ustaznasa.com Cuma saja download, tak ada masalah apa-apa. Kemudian kita punya diagram teknikal yang kita gunakan dalam pengajian kita ni, yang selalu saya tunjuk dalam program ni, semuanya ada, tuan-tuan boleh download juga melalui www.ustaznasa.com tersebut. Siapa yang baru masuk tolong share tuan-tuan, please. Tolong share. Senang je kan, tekan satu butang klik saja. Ya, tolong saya untuk membantu orang lain untuk faham bahasa Arab Al-Quran. Silakan. Sekurang-kurangnya ada manfaat yang kita boleh ambil. Saya nak tuan-tuan faham bagaimana cara untuk keluarkan intipati ayat tersebut. Intipati tu maksud apa tahu? Bukan apa yang ditulis. Yang ditulis tu semua orang boleh faham. Tuan-tuan boleh faham, baca boleh faham insya-Allah. Quran bukannya susah sangat nak faham. Tapi intipati daripada ayat tersebut, sebenarnya apa yang Allah nak kita jadi macam mana? Melalui ayat tersebut. Kadang-kadang ayat tu berbentuk ancaman, kadang-kadang ayat tu membentuk kalau ayat tu bentuk ancaman, sebenarnya kenapa? Kalau ayat tu bentuk pujian kepada seorang, sebenarnya kenapa? Macam tu ya. So itu antara benda-benda yang kita akan bahaskan. Baik tuan-tuan. InsyaAllah sebelum kita mula, kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita. Dan sementara tu kita tunggulah pelajar-pelajar lain yang masuk kita punya program ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa belum share tolong share dulu ya. So hari ini seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan ayat yang baru ya. Kita akan bahaskan ayat yang nombor 29 ya daripada surah Yasin. Saya share ayat ni, tuan-tuan tengok, kita baca sama-sama dan kita cuba fahamkan makna dia dulu dan baru kita keluarkan apakah dia intipati, intisari ayat ini yang Allah Taala nak sampaikan pada kita. Ni ayat 29 ya. Sebentar. Saya besarkan. Okey. Ni ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. In kanat illa sayhatan wahidatan, kata Allah ya, fa idzahum khamidun ya. So kita pisahkan rangkap dia dulu ya. In kanat illa sayhatan wahidatan. Ya, tidak lain ia melainkan adalah satu pekikan yang keras, pekikan sekali, pekikan keras sekali saja. Tidak lain ia melainkan satu pekikan keras sekali pekikan saja. Fa idahum khamidun, maka tiba-tiba mereka semua mati, mereka semua padam ya. Khamiduna, perkataan padam-padam maknanya mati ya. Mereka tiba-tiba mereka semua mati. Maknanya Allah menyebut tidak lain kepada mereka kami hantar satu pekikan keras sekali saja. Dahlah satu pekikan saja, bukannya Allah hantar gunung empat kepala mereka pun. Pekikan je. Dahlah pekikan sekali saja pula tu. Tidak lain melainkan hanya satu pekikan keras sekali saja. Mereka pun mati, kata Allah Ta'ala. Fa'idahum khamidun, maka mereka pun mati. So ayat ni cerita pasal apa ni tuan-tuan? Kita bagi faham ayat ni dulu berpandukan daripada ayat sebelum dan kita ambil apa yang kita boleh collect daripada ayat ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ayat ni, kita kena tengok ayat sebelum lah baru kita boleh faham dia punya makna kan. Okey, sebentar ya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i, kata Allah ya. Dan tidaklah kami turunkan ke atas kaum tersebut, kaum yang membunuh lelaki yang datang dari hujung kampung itu kan. Tidaklah kami turunkan kepada kaum tersebut selepas kematian lelaki itu dari seorang pun tentera dari langit. Maksudnya kami tak turun selepas lelaki itu mati, kami tak ada pun turunkan tentera dari langit. Seorang pun tak ada. Wa ma kunna munzilin. Memang kami tak buat begitu. Okey, kami tak buat begitu, macam mana cara kami nak hancurkan dia? Sangatlah mudah tuan-tuan. Allah buat apa? In kanat illa sayhatan wahidatan saja. Tidak lain melainkan ia adalah satu pekikan yang keras sekali saja, kata Allah Taala. Dahlah satu pekikan saja, sekali saja pula tu, fa idzahum khamidun. Ya. Tiba-tiba mereka semua mati. Betapa mudahnya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala nak menghancurkan kaum tersebut. Ingat tuan-tuan, betapa mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak hancurkan kaum tersebut. Yang mana kaum itu begitu sombong untuk menerima ajakan lelaki itu, dia tak mahu terima kebenaran dan sebagainya ya. Jadi bunuh lelaki itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan mereka bukan dengan hantar tentera dari langit ke macam peperangan Badar tu. Ni Allah Taala nak tunjukkan kepada kita betapa mudahnya Allah nak hancurkan satu kaum. Ya, kalau tengok dalam penafsiran, malaikat Jibril yang hantar pekikan tersebut. Dengan satu pekikan mati habis semua. Malaikat Jibril saja seorang tuan-tuan ya. Ini dalam beberapa penafsiran yang saya tengok ya. Cuba tuan-tuan bayangkan, seorang aja malaikat datang satu pekikan. Jadi begitu juga kalau dalam kes-kes yang lain, dalam peperangan Badar juga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan para malaikat. Sampai hari ini tuan-tuan, kalaulah andai kata tuan-tuan tengok bagaimana para mujahidin berperang dengan orang kafir, orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, orang munafik ya. Dan kalau tuan-tuan berjumpa dengan mereka barangkali ya, mereka akan menceritakan tentang perkara-perkara yang tidak masuk di akal. Bagaimana orang-orang kafir ataupun orang yang menyerang mereka itu mati dengan tiba-tiba dan sebagainya ya. Dan kalau tuan-tuan ada peluang begitu, tuan-tuan tanyalah dengan para mujahidin yang pernah masuk ke medan jihad tuan-tuan. Macam mana cerita tuan-tuan nanti akan dengar.
Sama ada kita nak percaya atau tidak, itu perkara yang kedua lah. Tapi benda-benda tersebut pernah diceritakan, benda yang seakan-akan sama yang dialami oleh para sahabat satu masa dulu ketika berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Sekali lagi tuan-tuan, sebelum kita keluarkan apa yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ni, ya, kita tengok semula ayat ni supaya tuan-tuan boleh nampak lah apa yang kita sembangkan nanti itu memang ada terdapat perbahasan ataupun terdapat pengajaran melalui ayat ni. So Allah menyebut tidak lain melainkan hanyalah satu pekikan yang keras sekali sahaja. Tiba-tiba mereka semua pun mati. Ya tuan-tuan ya. Okey, cuba kita tengok apalah yang boleh kita ambil pengajaran daripada ayat ini tuan-tuan ya. Ada banyak benda yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ni. Ya. Perkara yang pertama sekali tuan-tuan, yang tuan-tuan semua nampak dengan jelas ialah balasan buruk kepada orang-orang yang zalim. Betul tak tuan-tuan ya? Orang-orang yang menzalimi orang lain ini, orang-orang yang membawa kepada ajaran kebenaran ni, kalau seseorang menzalimi mereka, bukan seseorang, satu negeri pun kalau menzalimi mereka, satu kelompok pun kalau menzalimi mereka, Allah tentu akan membalas dengan balasan yang buruk kepada orang-orang yang menzalimi. Ya. Ya, itu dalam konteks ayat inilah Allah menjelaskan pada kita. So, kita nak berada di mana? Itulah dia. Kalau tuan-tuan menjadi orang kampung, tuan-tuan rasa kita kuat sebab kita ramai, jadi siapa-siapa pun yang datang, kita pun tak tengok betul ke salah ke, jadi kita pun main dengar je, kita pun terima je, jadi kita pun sama-sama menyerang. Menyerang ni tuan-tuan jangan ingat membunuh tau. Membunuh ni ada macam-macam cara membunuh. Dan membunuh yang teruk sekali ialah membunuh character assassination. Pernah dengar? Tu orang Jawa cakap, kampung saya cakap macam tu lah. Dia kata character assassination, maksudnya apa? Pembunuhan karakter. Jadi pembunuhan karakter ni tuan-tuan, dia berlaku kepada semua orang lah. Terutama orang-orang yang disenangi oleh orang lain. Selalu terjadi pada ahli politik dan tak kurang juga kepada ustaz-ustaz. Ya, saya sedih lah bila tengok ustaz-ustaz kita yang macam mana mereka dikenakan dikenakan dengan karakter assassination ni tuan-tuan ya. Dan yang paling sedih sekali ialah orang-orang yang jadi nasi tambah ni. Orang yang memulakan cerita tersebut, tentulah mereka ni memang ada masalah besar lah. Masalah di dunia dan masalah di akhirat, memang dia ada masalah yang besar lah. Tapi yang menerima berita tersebut, menerimanya bulat-bulat dan jadi nasi tambah. dia pun bersatu menyerang ustaz tersebut. Jadi tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan, sebab orang yang melakukan, sama ada betul atau tidak tu perkara yang kedua lah. Ni cerita pasal ahli politik ke, ataupun cerita pasal ustaz-ustaz ke, ataupun sesiapa saja selebriti yang disukai. Jadi tentu ada orang yang dengki, ada orang yang marah, ada orang yang tak suka. Jadi kesalahan ataupun keburukan itu akan dicari. Mungkin betul tuan-tuan, kita manusia ni ada macam-macam kekurangan, ada macam-macam kesalahan. Mungkin ada kesalahan yang kita buat kan. Tapi sekarang ni masalahnya orang yang membuka aib ahli politik tersebut ataupun ustaz tersebut atau selebriti tersebut, di mana letaknya nilai kemanusiaan dia. Membunuh, sebab membunuh cara tu sebenarnya lebih dahsyat daripada membunuh secara fizikal tuan-tuan. Sebab kalau membunuh secara fizikal, lepas tu habis cerita. Tapi kalau character assassination ni tuan-tuan, keluarga akan malu, anak-anak semua akan malu, keturunan akan malu, akan disebut. Lagi popular, lagi terkenal orang tersebut, maka lagi lamalah nama dia akan disebut-sebut dengan keburukan. Cuba bayangkan macam manalah perasaan orang yang memulakan fitnah itu. Ataupun kalau tak fitnah pun, kalau benda betul pun, orang yang memulakan aib itu dibuka. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kita jangan terlibat ni. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dengar video ni, janganlah terlibat untuk sokong ke, untuk like ke, untuk masuk mulut dekat dalam tu ke, jangan langsung tuan-tuan ni. Kita kalau lalu kat kita punya FB, kita tinggalkanlah, tak payahlah campur dengan perkara tersebut tuan-tuan. Berdosa tuan-tuan ni, especially dalam perkara membuka aib orang ni tuan-tuan. Orang-orang dalam konteks ini tuan-tuan ni, dalam konteks cerita ni, orang ni tak nak terima kebenaran. Yang pertama, balasan buruk kepada orang yang melakukan kezaliman. Yang kedua, orang-orang jahat ni, orang zalim ni, dia jenis orang yang tak mahu terima kebenaran. Itu satu hal lagi. Yang tadi cerita tadi tu membuka aib tu cerita lain, dan yang kedua ialah kelompok orang yang tidak mahu terima kebenaran. Orang ni juga akan dibalas oleh Allah seperti mana dengan balasan yang disebut dekat dalam ayat ni. Allah akan hancurkan mereka dengan cara yang paling mudah. Dengan cara yang paling mudah. Mereka tak mahu terima kebenaran. So kalau dalam konteks ayat ini tuan-tuan tengok betul-betul, cerita ni kan turun untuk orang Quraisy. Masa turun ayat ni,
Allah Ta'ala memberi amaran kepada orang-orang Quraisy. Betul ke tidak tuan-tuan? Jadi orang Quraisy ni karakter dia macam ni. Macam ni karakter dia. Jadi karakter tersebut jangan ada pada kita. Ya. Yang pertama sekali, mereka ni karakternya tak nak ikut perintah Allah. Dia tahu Allah ada. Kalau tanya dengan dia, ni rumah siapa? Ni Baitullah. Dia kata, ini rumah Allah. Siapa yang jadikan kau? Dia tahu Allah yang menjadikan. Jadi bila dia tahu semua tu, dia tahu Allah. Tapi apabila kita jelaskan pada dia, Allah Ta'ala tak bagi buat ni, tapi Allah Ta'ala suruh buat ni, lain pula cerita. Jadi waktu tu dia akan menolak Allah. Dia tidak menolak Allah, tapi dia menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tuan-tuan kena ingat tuan-tuan ni, kalau dalam pada waktu itu seorang lelaki yang datang, dia bukanlah seorang yang dimuliakan dan dia tidak tahu membaca. Rasulullah SAW dia masa dia dibangkitkan menjadi nabi, dia tak tahu baca kan. Jadi dia tak tahu baca dan dia bukanlah orang kaya di kalangan orang Quraisy tersebut. Tiba-tiba dia datang, dia kata kena ikut ni. Kalau tak ikut ni masuk neraka ataupun Allah Taala akan murka. Jadi pada waktu itu kalau ada orang yang tak percaya dengan Rasulullah tu, jadi kita boleh bayangkanlah hidayah itu memang datang dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang dengar terus percaya, kan ramai kan sahabat-sahabat Rasulullah dengar terus percaya. Tapi ramai orang yang puas pujuk tapi tak percaya juga. Tak nak juga percaya. Jadi karakter orang Quraisy pada waktu itu yang mendapat amaran daripada Allah ini ialah tak mau menurut perintah Allah bila Allah perintahkan. Percaya pada Allah tapi tak nak turut perintah. Itu problem dia. Selain daripada itu tuan-tuan, mereka ni mereka ni adalah golongan yang cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak? Mereka cuba membunuh karakter karakter assassination tu cuba dibuat oleh mereka yang pertama. Lepas tu mereka memburuk-burukkan Rasulullah kan. Itu karakter assassination tu, tapi tak berjayalah Allah Taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mereka melakukan kekerasan secara fizikal mula-mula kepada para sahabat, kemudian akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak tuan-tuan masa Rasulullah berhijrah kan? Kemudian bagaimana mereka mengumpulkan orang untuk membunuh Rasulullah. Sayyidina Umar pun pernah datang untuk membunuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tu masa sebelum dia masuk Islam, dia pakai baju besi dan biasanya kalau Sayyidina Umar, kalau Umar keluar pakai baju besi, maka kalau tak dia mati, orang yang dia salah seorang matilah bila dia bertempur, sama ada dia ataupun orang tersebut yang akan mati. Jadi bila dia pakai baju besi, kes ni tidak terjadi tuan-tuan. Dia jumpa dengan Rasulullah SAW, mereka Sayyidina Umar masuk Islam selepas daripada itu. Jadi apa yang saya nak sebut kat sini ialah karakter orang Quraisy yang kedua ialah mereka membunuh. Mereka membunuh orang yang cuba membawa kebaikan. Kemudian selain pada itu tuan-tuan, kalau tengok dalam konteks ini, Allah menghina mereka dengan menimpakan sesuatu yang ringan pada mereka. Tapi pada waktu tersebut, perkara-perkara itu sebenarnya besar di sisi mereka sehingga mereka tak tanggung sampai mati habis semua sekali. Pekikan ni tuan-tuan, satu pekikan ni bukan perkara besar. Berapa kali kita dengar orang memekik satu hari. Dalam TV ke, dalam video yang tuan-tuan tengok ke, dalam secara zahir di rumah tuan-tuan kadang-kadang dengan anak terpekik. Tuan-tuan kalau anak-anak dulu ingat tak macam mana mak kita terpekik kan? Mak kita terpekik, kita tak buat tu ke, kita tak buat ni, kita tak tutup api kan. Ayah saya dulu selalu marah saya. Dia marah sebab saya tak tutup api bilik air ke, api bilik ke kalau keluar daripada bilik. Ayah saya cukup angin tu dengan saya. Lepas tu kita cepat-cepatlah pergi tutup kan. Adalah 2-3 benda. Jadi pekikan ataupun selalu kita dengar. Tapi ayah saya tak adalah terpekik. Cuma dipanggil je lah. Dia suruh tutup. Tapi pekikan ni saya nak sebut memang selalu kita dengar tuan-tuan. Ada rumah tangga tu yang tak habis-habis terpekik aja. Kakak pekik dekat adik, adik pekik dekat kakak, abang pekik dekat adik, mak pekik. Tuan-tuan kalau boleh jangan buat macam tu tuan-tuan. Biar kat rumah kita kan jangan ada pekikan-pekikan itu. Kita relax happy-happy je. Kalau pekik sebab nak panggil sebab orang tu tak dengar tak apa. Kalau pekik sebab marah tu jangan buat tuan-tuan. So pekikan ni sebenarnya ialah benda yang ringan. Tapi dengan pekikan itu saja yang Allah Ta'ala bunuh mereka. Biasanya dengan pekikan tu perkara mudah, perkara enteng, tapi perkara enteng itulah yang menyebabkan mereka semua mati tak tertanggung dengan pekikan tersebut. Itu satu penghinaan sebenarnya tuan-tuan. Itu ialah satu penghinaan. Selain daripada itu apa? Kadang-kadang Allah bunuh mereka dengan perkara yang kecil saja. Allah hina mereka dengan perkara yang kecil. Kadang-kadang dengan penyakit yang datang pada mereka. Penyakit itu pula berbentuk kudis ke. Tuan-tuan, pengalaman kawan-kawan kita, kadang-kadang mungkin pengalaman tuan-tuan sendiri yang tengok bagaimana orang yang jahat masa muda-muda, kemudian bila tua, Allah bagi dia sakit yang mungkin kencing manis ke apa. Kemudian kaki dia
kaki dia Allah rosakkan dengan keadaan yang sangat menyedihkan, ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita tanya balik macam mana keadaan dia, ada kemungkinan dulu dia ada buat sesuatu yang ataupun karakter ataupun perangai dia masa tu mungkin teruk. Jadi Allah Taala nak ampunkan dosa dia dengan cara memberikan dia penyakit yang begitu. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Sebenarnya itu kasih sayang Allah. Itu sebenarnya adalah kasih sayang Allah. Kalau tidak pun masa muda dia memang baik, masa muda-muda memang baik, tapi bila dah tua Allah berikan dia penyakit-penyakit tertentu yang begitu, mungkin Allah Taala nak tinggikan martabat dia di sisi Allah dengan memberi ujian, ya. Kita kena selalu fikir dengan cara begitu. Kadang-kadang ada orang yang Allah hina dia dengan kesempitan rezeki. Muda-muda macam-macam kaya, muda-muda macam-macam ada kan, kaya begitu begini kan. Kemudian disebabkan oleh perangai dia tu, termasuk dalam perangai-perangai yang dilakukan oleh yang kita sebut tadi orang Quraisy tu punya geng dan perangai-perangai menolak kebenaran dan sebagainya, akhirnya Allah Taala sempitkan rezeki dia. Sampai kadang-kadang nak makan pun tak ada duit, akhirnya kembali kepada orang yang dicerca tadi. Itu problem dia, tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang dia ditinggalkan oleh keluarga dan sebagainya, tuan-tuan. So, kadang-kadang benda-benda yang macam rezeki ataupun duit ni dulu, masa kaya, benda ni ialah something yang sangat remeh. Kalau tuan-tuan tengok macam mana orang sombong. Kalau duit banyak, dia sombong. Dia sombong kadang-kadang dia buat sesuatu yang tak menasabah di akal. Tak menasabah di akal. Beli benda yang tak perlu kadang-kadang sampai tak menasabah. Sekadar nak tunjuk kat orang ke apa, Allah Alam lah, kita tak tahu kan. Tapi maksudnya ialah bagi dia duit itu ialah satu yang remeh. Tapi bila di hari tua dia, tuan-tuan, duit itu yang dirasakan remeh itulah yang akan menyebabkan duit itu menjadi satu bebanan pada dia yang dia tak mampu tanggung. Tak ada duit, tak ada duit itu tak datang, tak ada sumber. So macam mana? So duit yang dulu ni jadi pandang remeh atau dipandang ala enteng, bila-bila boleh cari duit itu duit itulah yang akan lari daripada dia, dan akhirnya disebabkan duit itulah Allah menghina dia sendiri. Dia terpaksa kena kembali kepada orang yang dia rendah-rendahkan satu masa dulu, tuan-tuan, ya. Itulah yang akan hancurkan kesombongan mereka. Dan mereka akhirnya akan mati dalam keadaan hina, tuan-tuan, kalau mereka tidak insaf. Allah tak lupa, tuan-tuan. Allah tak lupa, ya. Allah tak lupa. So itu adalah benda-benda yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ini, ya, tuan-tuan. Ada lagi satu benda dan saya ingat benda tu saya nak tinggalkan di hujung pengajian kita. Sebenarnya selain daripada tadi kita sebut tu, apa sebenarnya yang Allah Taala nak? Apa sebenarnya yang Allah Taala nak yang ada pada kita dalam konteks ayat 29 daripada surah Yasin ini, ya. Jom kita tengok. Nanti sekarang di hujung nanti kita bahas semula. Ada satu lagi poin yang saya tinggalkan untuk saya bawa di hujung. Tuan-tuan dah dah itu ke belum ni? Tuan-tuan dah share ke belum? Kalau tuan-tuan belum share, tolong saya share sekarang. Saya bagi tuan-tuan 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Tuan-tuan share tau, jangan tak share. Bagi orang lain pun dapat manfaat daripada program kita ni, insyaAllah, ya. Sebentar. Share, tuan-tuan tahu, janganlah tak share. Biarlah ramai-ramai dapat manfaat. Okey. Kita tengok apa yang kita boleh collect, kita boleh ambil daripada ayat ni, ya. Okey. Kalimat yang pertama ialah in. In maknanya tidak, Ini merupakan kalimat haraf, ini termasuk dalam kelompok haraf nafi. Ya. Kadang-kadang ada tuan-tuan jumpa in, yang in maknanya jika. Kalau in maknanya jika, itu ialah haraf syarat. Yang ni in juga tapi maknanya tidak. Jadi kalau in yang maknanya tidak, ini bukan haraf syarat, sebaliknya ini merupakan haraf nafi. Okey, ejaan dia macam ni, Ustaz? Ejaan dia sama dengan in yang maknanya jika. Rupa sama, ejaan sama, bacaan sama, sebutan sama, tapi makna dia lain. Jadi kalau tuan-tuan jumpa in juga, tapi terjemahannya tidak, so ini bukan haraf syarat, ini ialah haraf nafi, itu maksud dia. Sebab tu saya suruh tuan-tuan download kita punya Kamus Al-Furqan ini. Supaya dia kamus tapi dalam format Al-Quran. Tuan-tuan tahu apa makna dekat bawah ni, ya. Kemudian kalimat berikutnya kanats. Kanats ini fi'il madhi, tuan-tuan. Telah adalah ia. Fi'il madhi, ya. Jadi kanats ni dia sebenarnya merupakan fi'il, ya, fi'il madhi, dan setiap kali tuan-tuan jumpa kanat sini dia nak subjek dan khabar. Nanti kalau kita jumpa contoh yang lebih sesuai, saya akan jelaskan dengan lebih terperinci, tuan-tuan. So hari ni contoh ni tak berapa solid. Saya lebih suka kalau kita bahaskan tentang ilah ini, ya. Okey, ilah ni, tuan-tuan, dia haraf pengecualian. Tuan-tuan, ilah ini dia merupakan haraf pengecualian. Haraf pengecualian.
Kalau tuan-tuan jumpa haraf pengecualian, fungsi dia apa? Setiap kali tuan-tuan jumpa haraf, tuan-tuan kena tengok apa gelaran dia dan fungsi dia. Kalau tuan-tuan tengok pelajaran peringkat yang kedua, siapa yang dah download, tuan-tuan tengok ini diagram peringkat yang kedua, dia haraf kan. Jadi kalau dia haraf, kat sinilah ya. Jadi kalau haraf tu kita kena tengok apa gelaran dia. Macam in tadi, dia termasuk dalam kelompok haraf nafi, tapi dia tak adalah dekat sini. Dia salah satu daripada haraf nafi. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dia merupakan haraf nafi, fungsi dia menafikan lah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa haraf pengecualian, fungsi dia apa? Fungsi dia tentulah mengecualikan. Faham tak ya? Tuan-tuan penting tau, especially tuan-tuan belajar dengan bukan sistem Al-Furqan saja, sistem lama pun serupa juga. Tuan-tuan mesti kena tahu apa gelaran dia. Cuma sistem lama ni yang jadi susah dia bagi gelaran itu dalam bahasa Arab. Tuan-tuan nak ingat perkataan dalam bahasa Arab tu satu hal lah. Lepas tu tuan-tuan nak ingat makna dia dalam bahasa Melayu satu hal. Tuan-tuan nak ingat macam mana dia berfungsi lagi satu hal. Contohnya macam kalimat haraf pengecualian ni. Kalau tuan-tuan belajar sistem lama dia panggil haraf istithna, dia panggil harful istithna. Ya, jadi kalau harful istithna, tuan-tuan nak ingat perkataan istithna tu lagi satu hal. Bila tuan-tuan dah ingat perkataan istithna tu, dah tahu macam nak sebut, tuan-tuan kena ingat makna dia pula. Makna dia pula apa makna istithna? Istithna ni maknanya haraf apa ya? Istithna ni apa ya istithna? Istithna ni option. Kita boleh kata option lah. Wallahualam lah tuan-tuan ni. Tuan-tuan nak ingat perkataan tu nak sebut lagi satu hal. Lepas tu tuan-tuan nak tahu macam ni dia berfungsi lagi satu hal. Ingat makna dia kan. Tapi kalau dalam sistem Al-Furqan kita kata haraf pengecualian, selesai. Bila tuan-tuan dengar haraf pengecualian, ni khusus untuk orang Melayu tuan-tuan. Sistem ni memang sesuai untuk orang Melayu. Yang susun pun orang Melayu. Saya dan sahabat-sahabat di Al-Furqan dalam tu semua Melayu. Kadang-kadang muka macam Bangla tu adalah. Macam saya ni, kadang-kadang orang kata muka macam Bangla. Kadang ada sahabat saya muka macam orang Cina, muka macam orang India, adalah Tapi semua Melayu tuan-tuan. Semua Melayu. Jadi sistem yang kita susun sesuai untuk orang Melayu lah. Jadi kalau kita kata haraf pengecualian, haraf pengecualian. Jadi bila tuan-tuan dengar saja, automatik tuan-tuan kata ustaz, fungsi dia mengecualikan ustaz lah. Itulah maksud dia. Fungsi dia mengecualikan. Okey. Tapi dalam konteks saya ni tuan-tuan, kita tinggalkan perkataan ni dulu. Kita cuma tahu dia merupakan kalimat haraf, iaitu haraf pengecualian. Habis dah selesai. Okay, sekarang ni kita pergi kepada kalimat berikutnya, sayhatan. Sayhatan ni maknanya ialah pekikan keras. Ini merupakan kalimat isim. Tanda isim dekat sini ialah tanwin. Dia dapat pangkat. Ini ialah kalimat isim biasa tuan-tuan. Kalimat isim biasa dia sedang berpangkat mansub. Apa makna pangkat mansub? Okey. Tuan-tuan dengar hari ini saya nak jelaskan sikit. Pangkat mansub, pangkat makna apa Dia kadang-kadang pelajar-pelajar lama pun, pelajar baru ni dia confuse, pelajar lama lah especially. Dia confuse antara pangkat dengan baris. Nama pangkat dengan nama baris ni dia confuse. Kalau baris atas, nama baris itu ialah fathah. Betul tak? Fathah fathah. Tapi kalimat yang tuan-tuan nampak, kalimat isim biasa, tiba-tiba dia ada baris atas di ujung. Contohnya macam al-kitabah, sayhata lah kita ambil kalimat tadi. Sayhata ni pekikan. Pekikan kemudian ada baris atas. Bukan sayhatu, bukan sayhatun, bukan sayhatan. Bukan sayhatun, bukan sayhatin. Dia sayhatan, kita jumpa kan? Sayhatan baris atas. Jadi kalau dia sayhatan, maknanya kalimat ini pangkat dia ialah dia sedang berpangkat mansub. Dia sedang berpangkat mansub. Nama pangkat dia mansub. Tapi nama baris dia fathah. Kalau tuan-tuan tengok kalimat itu, di baris bawah pula, sayhatin. Maknanya kalimat ini dia sedang berpangkat majrur. Dia sedang berpangkat majrur. Tapi nama baris bawah itu ialah kasrah. Kasrah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa kalimat sayhatun pula, maknanya kalimat ini ustaz, dia sedang berpangkat marfu'. Tapi baris tu nama baris bukan marfu' atau pangkat dia marfu'. Baris tu dhammah, ingat tak? Dhammah, fathah, kasrah, itu nama baris. Pangkat kalau baris depan kita panggil dia sedang berpangkat marfu'. Kalau di baris atas dia sedang berpangkat mansub. Kalau di baris bawah dia sedang berpangkat majrur. Okey. Ustaz, kenapa kita bezakan antara nama pangkat dengan nama baris? Kita sekalikan senang ustaz. Tak boleh. Tak boleh sekalikan. Sebab apa? Sebab kalau dalam sayhatan itu dia sedang berpangkat mansub kan, Jadi tanda kalimat itu sedang berpangkat mansub ialah fathah baris atas.
Tapi kadang-kadang ada kalimat-kalimat tertentu tanda mansub bukan pakai baris atas, tuan-tuan, dia pakai benda lain. Kadang dia pakai wow lah, kadang dia pakai itulah, dia pakai inilah. Yang itu kita akan belajar pada peringkat yang ketiga sebenarnya. Tapi ni saya nak jelaskan tuan-tuan secara umum kenapa kita tak boleh satukan aja. Apa salahnya ustaz kita pakai yang sama je. Fathah pun dia, mansub pun dia. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Marfu' pun dia, dhammah pun dia. Dia sedang berpangkat dhammah. Salah, dia sedang berpangkat marfu'. Tanda yang menunjukkan dia sedang berpangkat marfu' ialah nampak baris depan dekat ujung dia. Itu maksud dia. So tuan-tuan kena tahu, ada kalimat, ada nama baris, ada nama pangkat, tuan-tuan. Okay, itu sebenarnya kita belajar bahas pada peringkat yang ketiga. Tuan-tuan kalau nak belajar dengan terperinci, tuan-tuan pergi dekat kita punya admin Al-Furqan, minta dia untuk belajar, dan ustaz kata saya berminat, hantar ke 019-511-9000. Nanti admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan. Okey. Wahidatan ni dia isim juga. Tanda isim dia sedang, tanda isim untuk kalimat ini ialah tanwin. Dan ini juga merupakan isim yang biasa dan dia boleh berubah pangkat dan baris. Ini kita belajar pada peringkat berapa ustaz? Peringkat kedua kita dah start. Kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, soihatan dengan wahidatan tu kan isim. Jadi isim ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. Isim yang ada gelaran dan fungsi ni tuan-tuan macam alladhi, macam hum, macam zalika, tilka, semua tu isim. Tapi isim-isim tu semua ada gelaran dia. Macam hum kan, itu isim, gelaran dia isim ganti nama diri. Sebab kalau dalam bahasa Arab dipanggil isim dhamir lah. Jadi kalimat ini semua adalah isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Pada pelajaran peringkat yang ketiga, tuan-tuan tengok semua isim yang ada gelaran dan fungsi yang tuan-tuan tengok tadi, ini peringkat ketiga. Semua adalah isim-isim tu dia mabni, dia kebal. Nampak tak? Dia kebal, tak boleh ubah. Macam home tadi, allazi kan, semua tu dekat sini. Dia kebal, tuan-tuan tak boleh ubah sebutan dia. Tapi kalau selain daripada isim yang ada gelaran dan fungsi ni, isim-isim biasa, maka semua tidak kebal, dia mu'rab. Kalau tuan-tuan belajar peringkat yang kedua, kecil aja dia punya bahas. Tengok ni peringkat kedua kan. Kita pasal isim kan. Ni isim yang ada gelaran dan fungsi kan, panjang kisahnya kan. Tapi kalau isim biasa, sikit je. Lihat pangkat dia. Kalau di baris atas, dia sedang mansub. Kalau di baris depan, dia sedang marfu'. Nanti saya besarkan bagi tuan-tuan nampak. Kalau isim biasa, tengok pangkat dia. Kalau di baris atas, maknanya dia sedang berpangkat mansub. Kalau di baris depan, maknanya dia sedang berpangkat marfu'. Kalau di baris bawah, maknanya dia sedang berpangkat majrur. Nampak ni? Ini isim biasa. Tapi isim biasa inilah yang akan kita bahas dengan panjang lebar bila kita masuk peringkat yang ketiga ni. Peringkat yang ketiga. Ini dia. Ini semua pelajaran peringkat ketiga. Ini semua cerita tentang isim biasa lah ni. Dia boleh marfu', dia boleh mansub, dia boleh majrur. Nampak tak? Ni tanda-tanda marfu'. Kadang-kadang pakai dhammah. Ini betul lah yang kita belajar tu. Tapi kadang-kadang pakai waw, kadang-kadang pakai alif. Kalau mansub, ada kalimat-kalimat isim tertentu kadang memang pakai fathah lah. Itu memang kebanyakannya lah. Tapi kadang-kadang pakai ya, kadang-kadang pakai kasrah, kadang-kadang pakai alif. Nampak tuan-tuan? So inilah yang saya nak tuan-tuan masuk kelas Al-Furqan. Saya boleh ajar tuan-tuan. Bukan ajar lah tuan-tuan, saya boleh kongsi. Ajar ni nampak macam pandai sangat kan. Saya tak adalah pandai sangat. Tapi saya nak tunjukkan kat tuan-tuan macam mana bahasa Arab itu berfungsi tau. Macam mana bahasa Arab itu dia berfungsi. Tuan-tuan akan tahu tentang baris dia, tuan-tuan akan tahu tentang fungsi kalimat haraf. Kita sebenarnya bahasa Arab ni tuan-tuan rasa macam banyak. Tak banyak. Sebenarnya dia sikit je kalau kita susun dia elok-elok macam tu. Jadi kita belajar peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga kan. Peringkat pertama tu kita ajar asas dia. Isim fi'il haraf juga. Bendanya bukan benda lain pun. Peringkat kedua masih lagi isim fi'il haraf tapi perbahasan kita semakin dalam. Peringkat ketiga isim fi'il haraf juga tapi perbahasan kita semakin dalam. Jadi yang tuan-tuan susah sangat nak belajar dekat kelas-kelas bahasa Arab yang biasa, itu peringkat pertama tuan-tuan dah gone case dah. Sebab apa? Sebab dia suruh tuan-tuan pergi hafal tau. Hafal, bukan hafal mufradat. Hafal vocab ni tak ada masalah. Hafal vocab ni bukan tak ada masalah lah. Susah juga hafal vocab kan. Orang Arab kata kereta apa, orang Arab kata rumah apa, orang Arab kata bumbung apa, orang Arab kata masjid apa, orang Arab kata apa tu bumi apa. Itu cerita susah juga. Tapi ini bukan benda tu tau. Tuan-tuan kena hafal teknikal dia. Daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun mutribun dariba yadribu. Pening tuan-tuan ya. Tapi sistem Al-Furqan ni ada tak saya suruh tuan-tuan hafal? Tak ada. Kita pakai apa tau? Kita pakai
kita pakai beberapa diagram dalam 6 diagram aja tuan-tuan 6 diagram untuk tuan-tuan tahu semua benda-benda tu. Lepas tu bukan kita suruh tuan-tuan hafal pun diagram tu. Diagram tu dia macam Waze lah, tahu tak Waze. Dulu masa sebelum kita ada Waze dulu, kan kita nak pergi mana-mana kita kena ingat jalan kan, kena telefon orang dan sebagainya. Sekarang ni dah ada Waze, yang tuan-tuan sibuk nak telefon orang buat apa? Kalau tuan-tuan telefon tu orang kata, kau Waze je lah kan, kau Waze je lah, habis cerita kan. Kau pergi Google Map je lah, apa susahnya kan. Jadi samalah kaedah sekarang ni, kita dah ada kemudahan buat apa susah. Dulu masa sebelum orang cipta Google Maps dengan Waze tu kan susah. Samalah macam sekarang, bila dah ada orang cipta, ada orang susun format yang mudah, yang kita nak pergi susah-susahkan diri menghafal tu buat apa lagi? Ada kamus Al-Furqan dan sebagainya. Pecah kepala dulu ramai-ramai kami di Al-Furqan ni nak susun kamus Al-Furqan tu. Bila dah sudah tuan-tuan nak pakai sistem lama, okey je tuan-tuan pakailah sistem lama, tak ada masalah kan. Tapi susahlah, itulah dia. Okey, wahidatan ni merupakan kalimat isim. Tanda isim dia ialah tanwin. Ni ialah isim biasa. Kalau isim biasa maknanya ujungnya boleh berubah. Boleh baca wahidatan, boleh baca wahidatin dalam ayat lain, boleh baca wahidatun dalam ayat lain. Okey, kat sini kenapa dia dapat wahidatan Ustaz? Adalah sebab dia, itu pelajaran peringkat ketiga. Sebab ini adalah mausuf dan sifat. So sifat dia akan follow mausuf dia. Itulah dia, teknikal dia. Tuan-tuan pening tak apa, itu nanti kita belajar peringkat ketiga kalau tuan-tuan masuk pada program kita. Fa idzahum khamidun. Fa maka ini ialah merupakan kalimat haraf. Ini merupakan haraf penyambung cerita ataupun haraf ataf ya. Idza ni apabila, ini isim tuan-tuan. Ini ialah isim, kita sebut dia sebagai isim zaraf. Kalau tuan-tuan belajar peringkat yang kedua, kita jelaskan tentang isim. Salah satu daripada jenis-jenis isim yang ada gelaran dan fungsi ni ialah isim zaraf tuan-tuan. Isim zaraf ni. Kalau tuan-tuan nak ikuti kelas ni, baca bawah ni. WhatsApp saya berminat, tuan-tuan WhatsApp saya berminat dan hantar ke 01951119.000 sekarang. Tuan-tuan belajarlah dengan Al-Furqan. InsyaAllah saya bantu. Saya sendiri yang akan bantu tuan-tuan ya. Kita guna sistem WhatsApp Okey, kat sini ada tak idza? Ni ada idza. Idza maknanya apabila kan. Kadang-kadang dia terjemah sebagai tiba-tiba. Boleh juga ya. Okey. Hum mereka ni merupakan kalimat isim. Ini ialah isim ganti nama diri. Isim yang ada gelaran dan fungsi ya. So hum ni rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada orang kampung tersebut. Khamiduna, orang-orang yang mati. Orang-orang yang padam ni merupakan kalimat isim tuan-tuan ya. Orang-orang yang mati. Ini merupakan kalimat isim. Ini termasuk dalam kelompok isim jamak muzakkar salim. Ya, ini termasuk dalam isim biasa. So dia sebenarnya berada dalam keadaan marfu'. Tapi kat sini tanda marfu' dia bukan pakai baris depan. Tanda marfu' dia pakai waw. Itu juga akan dijelaskan dengan panjang lebar oleh dalam program WhatsApp itu tu. Ya, dan tuan-tuan insya-Allah akan faham dengan detail sekali. Kita akan bantu tuan-tuan sampai faham insya-Allah ya. So tuan-tuan, rasa saya ada hutang satu tadi kan. Kenapa Allah Taala apa yang Allah Taala nak melalui ayat tu. Ya. Allah sebut kat situ kami cuma hantar, tak lain cuma kami hantar satu petikan je. Tiba-tiba dia orang semua padam kata Allah Taala kan. Okey, kenapa Allah Taala cerita kat situ? Tak lain tak bukan tuan-tuan. Allah nak kita takut. Betul ke tidak? Allah nak kita takut dan bertaubat dan menerima ajakan daripada Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Kalau sekarang ni melalui ustaz-ustaz lah. Mana ada Rasulullah lagi dah wafat kan. Lepas tu Allah ancam kita, ancam semua orang melalui ayat ni. Itulah sebenarnya kehendak Allah. Allah nak kita takut sebenarnya. Ya, Allah nak kita takut. Ya, sebab tu Allah cerita apa yang terjadi pada waktu itu dan Allah cerita pada kita, Allah buka rahsia pada kita apa yang terjadi kepada orang yang telah mati tersebut. Ya tuan-tuan ya. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita jumpa di lain pertemuan ya. Tuan-tuan yang belum share tolong share sekarang, dan tuan-tuan yang nak belajar dengan kita pergi ke 01951119.000. Kita akan ajar daripada asas sampai hero. Ada 3 peringkat je, tak banyak Itu juga bahasa Arab ni tak susah, senang saja. So terima kasih, jangan nakal-nakal. Insya-Allah kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.